بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal kita pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada sambungan kepada surah Ibrahim, surah yang ke-14 halaman 257, untuk sama-sama kita melihat menguatkan iman, melonjakkan motivasi diri kita berteraskan kepada pendidikan daripada Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Dan pada hari ini kita bersama Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul. Sihat ya? Alhamdulillah. Sentiasa ceria. Ceria Ustaz. Alhamdulillah bersama Quran, bersama Quran. Al-Quran insya-Allah. Alhamdulillah. Dan kita pada hari ini Ustaz, kita nak teruskan halaman 257 bersama tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah, yang berada di pejabat di mana sahaja. Kita doakan sama-sama agar terus diberkati dengan cahaya Al-Quran yang mengeluarkan manusia daripada kegelapan-kegelapan. Kadang-kadang kita ada masalah, kita rancu dalam kita berfikir, ada cabaran, ada yang mungkin tidak sihat. Kita doakan yang terbaik, yang pastinya kita ingin sihatkan hati kita dengan kalam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita ingin menyambung kepada halaman 257. Kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita saksikan sinopsis halaman 257. Bermula daripada ayat yang ke-11 hingga 12, kita akan melihat kepada kisah Rasul dan bagaimana kaum terdahulu agar bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Penting untuk kita faham, walaupun banyak kali tawakal diulang dalam Al-Quran, kali ini sudut yang berbeza akan diberi penekanan. Kemudian pada ayat 13 hingga 18, ancaman orang kafir terhadap para rasul dengan mengusir nabi atau menjemput nabi rasul ini untuk murtad, ya, keluar daripada jalan kehidupan cahaya Allah kepada jalan hidup mereka, dan wahyu bahawa kesudahan yang baik adalah milik para nabi. Jadi ini adalah halaman 257. Sama-sama kita baca dahulu daripada ayat 11 hingga ayat yang ke-14. Jangan lupa tuan-tuan untuk share di Facebook, ya, jangan lupa untuk maklumkan kepada kawan, kongsi pautan di WhatsApp contohnya, kerana kita ingin terus mendapatkan cahaya daripada Al-Quran. Penting menenangkan hati dalam keadaan kita mungkin berhadapan dengan cabaran. Kita mulakan dengan bacaan ayat 11 hingga 14. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian? Alhamdulillah, kita berada di halaman yang ketiga surah Ibrahim, juzuk yang ke-13 ini, surah yang ke-14. Alhamdulillah sudah masuk ke surah yang ke-14. Ada 100 lagi perjalanan kita, tapi dia akan cepatlah. Dia cepat Ustaz. Surah Ibrahim ni pun dah mula pendek dah ni, betul, ya, dan bila dah pendek ni Ustaz, dia kalau pendek nafas tu akhirnya pendek nafas bahaya tu. InsyaAllah kita jangan sampai betul, nafas kita diterus potong Ustaz, ya. Selagi pendek pun teruskan betul, kita membaca Al-Quran. Betul Ustaz, ya. Mudah-mudahan habisnya ataupun terhentinya nafas kita
dalam keadaan kita bersama dengan Al-Quran. Kita bersama banyak perkongsian daripada sahabat-sahabat kita di Facebook yang berkongsi, Ustaz, bila tengok malam ni Quran Time ulangan rasa sayu saja. Sebab selalu akan bersama dengan mak, bersama dengan ayah. Tapi Ustaz, kan, saat ini ayah saya dah pergi semalam, dah meninggal dan sebagainya. Itulah Ustaz, maknanya pergi itu dalam keadaan bersama Al-Quran. Allahu Akbar. Alangkah bertuahnya, beruntungnya. Moga-moga kita juga bersama ataupun husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Kita mulakan bacaan kita pada halaman yang ke-257 ini, ayat 11 hingga 14. Betul Ustaz ya? Kita nak mulakan bacaan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Saya harap tuan-tuan dan puan dah sudah bersedia untuk sama-sama kita alunkan, kita gemakan suara kita membaca bersama-sama ayat 11 hingga 14 muka surat 257. Kita mula dengan murattal bayati, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد صدق الله العظيم.
Astagfirullahalazim, gitulah 4 ayat daripada ayat 11 hingga 14 menyambung saja daripada surah Ibrahim. Betul. Surah yang kita lihat pada awalnya bercerita tentang peranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Nabi Ibrahim mengeluarkan daripada kegelapan kepada cahaya. Nabi Musa juga mengeluarkan manusia Bani Israel dan juga masyarakat daripada kegelapan kepada cahaya. Itulah mesej konsisten di dalam surah Ibrahim. Maka bila dicabar, semalam kita melihat pada ayat 10, orang-orang yang kufur itu mencabar bila mereka ada syak, bila mereka ada ragu-ragu kepada risalah nabi rasul, ada syak juga maksudnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka mencabar kepada rasul-rasul untuk dibawakan mukjizat lain. Ya, berbanding dengan Quran ini sudah mukjizat Ustaz ya. Yes, tapi dia nak yang lain juga, kalau boleh nak itu nak ini ya. Jadi kata rasul-rasul ini maksudnya diumumkan ataupun cara rasul-rasul menjawab, qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basyarum mithlukum, kami ini sebenarnya memang manusia macam kamu juga. Nah, bashar ini dikaitkan dengan manusia yang ada kulit ya, maksudnya ialah sama seperti orang lain, ada kulit juga Ustaz. Sama dari segi fizikal kita. Dalam Quran bila Allah menggunakan perkataan bashar menandakan bahawa kita ini fizikalnya ada kulit ya, ada kulit. Kalau menggunakan perkataan ins ataupun insan ada kaitan dengan psikologi manusia itu sendiri. Bila guna perkataan Adam juga merujuk pada manusia pertama, tetapi Allah ingin memberi highlight tentang sejarah kita iaitu pernah bermusuh dan terus bermusuh dengan satu makhluk yang namanya adalah iblis ataupun syaitan. Jadi itu penggunaan perkataan di dalam al-Quran. Dalam ayat ini memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ataupun rasul-rasul yang diutus sama seperti manusia biasa, kecuali walakinallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi. Tetapi apa yang berlaku ialah Allah telah menganugerahkan kepada siapa yang dikehendaki di kalangan hamba-hambanya, maka orang itu mendapat taufik, orang itu mendapat apa lagi? Hikmah, mendapat ilmu pengetahuan, dapat hidayah. Ini yang disampaikan oleh Qurtubi. Imam Qurtubi menyatakan bila Allah kata yamunnu itu maksudnya diberi hikmah, diberi taufik, diberi ilmu pengetahuan, diberi hidayah, dan orang-orang inilah, rasul-rasul inilah yang bertugas menyebarkan hikmah yang ada, hidayah yang ada kepada orang-orang di sekelilingnya. Wa makana lana an natiyakum bisultanin illa biiznillah. Kami ini tidak mungkin membawa mukjizat kecuali dengan izin Allah. Pasal manusia juga Ustaz ya, rasul bukan Tuhan. Rasul bukannya penolong Tuhan, tetapi rasul adalah utusan daripada Allah SWT. Manusia biasa ya, dia bukan malaikat pun. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, iaitu kepada Allah lah, kepada Allah kami orang beriman ini bertawakal, bergantung. Mengapa perlu diberi highlight begitu? Kerana orang nabi rasul-rasul ini adalah orang beriman, dan mereka ya, kita semua tuan-tuan yang ingin mengikut pada rasul, kita hanya bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada manusia. Manusia kadang-kadang dia harapkan macam-macam Ustaz. Yes, kalau boleh tukarlah mukjizat ni daripada Quran, bagilah mukjizat saya kalau masuk Islam, amalkan Islam, dalam akaun masuk 1 juta. Kalau masuk baru saya beriman. Orang beriman tidak bergantung kepada pendapat-pendapat orang lain, tetapi bergantung kepada Allah untuk membantunya. Wama lana ya, dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah sedangkan dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sesungguhnya akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami, dan hanya kepada Allah sahaja orang-orang yang bertawakal, berserah diri. Banyak perkataan tawakal Ustaz ya. Jadi apa mesejnya? Mesej yang kita perasan dalam surah Ibrahim ni, rasul-rasul mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Kita nak ikut pada nabi, kita pun kena ajak orang jom share kat Facebook, kita ajak orang baca Quran, pasal nakkan orang yang dalam kegelapan kebuntuan dalam ujian yang ada menuju cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi cabarannya apa Ustaz? Kadang-kadang kita ajak orang untuk jomlah kita kembali pada Quran, kata sejak bila jadi ustazah pula ni? Begitu kan. Jadi dalam ayat ini rasul-rasul ini ya menyatakan mengapa kami tidak bertawakal kepada Allah sedangkan nikmat yang besar yang di-highlightkan oleh rasul-rasul ini adalah waqad hadana subulana.
kami ini telah diberi hidayah oleh Allah. Inilah nikmat yang paling besar dalam hidup ini. Jadi kami tak payahlah bergantung pada kamu kata tolong bagi itu, bagi ini, kami akan lindungi kamu kalau kamu buat ikut cara kami. No way man. Kan? Pasal saya dah dapat hidayah. Tuan-tuan dah dapat hidayah daripada Allah dengan Quran. Dulu mungkin Quran kita kadang-kadang Ustaz kan. Tapi sekarang ini mungkin tuan-tuan dah jadikan agenda. Betul. Setiap hari paling kurang 1 jam baca, cuba nak faham. Ini adalah hidayah, hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan semua orang dapat. Semua orang ditawarkan, tapi tak semua orang yang menyambut hadiah daripada Allah ini. Ada orang yang kata sibuk Ustaz. Sibuk nanti dah tua, nanti dah pencen saya akan belajar. Kan? Tetapi sebenarnya tidak sesuai untuk kita tangguhkan. Kalau orang offer Ustaz ya, kalau ada kata saya nak bagi hadiah ni. Betul. Kan? Hadiahnya 1M. Kan? Kalau adalah tawaran itu pada hari ini, rasanya tuan-tuan, ramai orang akan berlari kan ke TV Hijrah. Ya? Unggah ya. Itu apa tu? Maknanya berkejaran ke TV Hijrah untuk beratur kan. Dapatkan RM 1 million, 1 juta tersebut. Tetapi Allah cakap dalam surah Az-Zukhruf Ustaz ya, sebenarnya khairum mimma yajma'un. Ini Quran yang kita dapat ini adalah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. 1 juta, 2 juta tidak ternilai kalau kita bandingkan dengan kalau hidayah ini dibandingkan. Kerana apa? Kerana dengan hidayahlah kita dapat keimanan, dengan hidayah kita dapat keislaman, dan ini akan memandu kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata-kata Rasul ini, wala nasbiranna ala ma azaitumuna, iaitu bila Rasul-Rasul ini dah beritahu bahawa kami bertawakal pada Allah pasal kami dapat dah hadiah paling baik iaitu hidayah ya, dan kami tetap akan sabar. Walaupun kamu sakiti kami tetap sabar. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun, iaitu kami ini akan bertawakal, berserah diri. Ini nak menunjukkan apa Ustaz? Tawakal paling tinggi yang dikomen oleh As-Sa'di adalah tawakal yang menuju ataupun dalam mendirikan agama dan mendapatkan pertolongan Allah SWT. Maksudnya dia sedang menyampaikan agama. Kadang-kadang ada orang kata saya tawakal pasal saya nak ada rezeki, nak dapat duit kan, bekerja, saya tawakal moga-moga saya berniaga, saya dapat bisnes. Itu tawakal, betul. Tetapi tawakal yang lebih tinggi yang dinyatakan dalam ayat 12 ini adalah tawakal ketika memperjuangkan agama. Ya, jadi kalau katakan tuan-tuan yang buat bisnes, teruskan bisnes ya, teruskan menjaga anak, menjaga keluarga, tetapi kita kena pastikan jaga keluarga, bina bisnes itu, lebih daripada itu ialah kerana saya nak agar staf saya, keluarga saya mengikut agama, ya, mengikut kepada panduan daripada Allah. Walaupun kadang-kadang anak tu mungkin sakitkan hati Ustaz ya, kejut pagi tak bangun, dah bangun tidur balik, suruh mandi, pergi sekolah apa sebagainya, lihat kita tetap juga akan bersabar. Sabar adalah tanda seseorang itu bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat yang ke-13 itu respon daripada orang-orang yang kufur. Kita baca sekali lagi untuk kita faham sebenarnya psikologi orang yang degil agar kita jangan jadi begitu. Ayat 13 Ustaz. Terima kasih Ustaz Fazrul. Sama-sama Al-Quran, tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu taala sekalian. Dilihatnya dua kali kat situ falyatawakkalul mu'minun dengan satu lagi falyatawakkalul mutawakkilun. Itu penting tu Ustaz. Nanti kita bincang tu. Maksudnya penekanan ya yang Allah Taala sebut dekat sini. Jadi kita nak baca sekarang ni ayat yang ke-13 Okey, jom sahabat Al-Quran kita baca ayat yang ke-13 sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى
إليهم ربهم لنهلكن الظالمين صدق الله العظيم. Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, kami pasti akan mengusir kamu daripada negeri kami atau kamu kembali memeluk agama kami. Maka Tuhan mewahyukan kepada mereka, kami pasti akan membinasakan orang yang zalim. Ya Ustaz ya. Jadi ini adalah respon daripada orang yang kufur kepada mesej daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui rasul, iaitu mereka akan kata apa, kami nak halau kamu ya, ataupun la ta'udunna fi millatina, kembali balik kepada jalan hidup kami, style kami ya, iaitu tidak berteraskan kepada cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa? Kerana kalau mereka tak kena tegur Ustaz ya, mereka dah biasa tipu orang, ambil menzalimi orang. Jadi kalau katakan mereka kena ubah cara hidup mereka, habislah bisnes kami, kan, habislah apa yang biasa kami, kuasa kami dan sebagainya. Jadi apa yang mereka cakap istilahnya, pertama, lanukhrijannakum min ardina, kami akan halau kamu daripada ardina. Sebenarnya nabi-nabi macam Nabi Muhammad asal Mekah Ustaz, tapi mereka claim bahawa ini tanah kami. Kan, sampai tahap begitu sekali. Bukankah Nabi Muhammad pun ini juga tanah dia kan? Tapi dia nak menyatakan bahawa kami yang berkuasa, kamu tidak berkuasa. Ini organisasi kami, bukan kamu. Padahal orangnya sama je ya. Pasal apa? Pasal rasul ini menegur, membawa pada perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu perkataan kita manna ataupun manana, maksudnya menganugerahkan, mengurniakan ataupun memuliakan. Rasul-rasul itu dianugerahkan hikmah, dianugerahkan pengetahuan, hidayah 27 kali berulang dalam al-Quran. Dengan anugerah itu mereka sebarkan, bukan simpan sendiri. Itu juga untuk kita, bila kita dapat hidayah daripada Quran ini tuan-tuan, share, teruskan share. Dan insya-Allah kita ingin berehat sebentar sambil tuan-tuan berkongsi tadi, beritahu pada kawan, tinggalkan komen, jom tag kawan sebelum kita menyambung. Apakah lagi respon daripada mereka yang degil? Harapnya bukan kita yang sedemikian. Baik, Quran Time, baca, faham, aman, insya-Allah. توكلنا ببسم الله توكلنا ببسم الله توكلنا ببسم الله توكلنا توكلنا ببسم الله. Bismillah tawakkalna 'ala Allah. Sama-sama kita selalu Ustaz bertawakal atau mohon kepada Allah SWT, hanya kepada Allah kita berserah. Tapi setelah kita berusaha bersungguh-sungguh melakukan sesuatu perkara itu, antaranya Ustaz, dari segi sekarang ini kita dalam pandemik ini Ustaz tak boleh macam tu duduk macam tu je, tak ada usaha, tak ada apa, tawakal. Jadi tak ada juga tu. Betul, itu istilah wa nasbiranna ala ma ataitum, tanda kesabaran kita menghadapi cabaran yang ada. Sabarnya itu dengan berusaha, bukannya sabar je lah. Kan, lepas tu tak pakai mask, tak ambil vaksin dan sebagainya, kita kata sabar, itu bukan. Bukan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan selalu juga kita semak My Sejahtera, kita update selalu kemas kini untuk kita sama-sama mencapai ikhtiar yang kita telah usahakan, dan kita berserah pada Allah Subhanahu Wa Taala yang sebaiknya. Allah Subhanahu Wa Taala akan
kurniakan kepada kita atas usaha kita. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita nak berkongsi juga berkenaan dengan tajwid. Dan hari ini kita ingin melihat tentang mad wajib. Ustaz, mad wajib ni bila kita sambung okey. Hamzah tu okey. Tapi bila kita berhenti tu jadi bahaya. Macam mana ya? Macam mana? Jadi kita nak kongsi hari ni, kita nak melihat hukum mad wajib ataupun kita kata kesalahan ataupun kesilapan, kecuaian yang biasa berlaku pada mad muttasil dan juga mad munfasil. Iaitulah antaranya yang kita nak lihat dulu, tidak membunyikan hamzah ketika waqaf. Pada apa? Pada mad muttasil. Atau pada mad wajib. Dia tak bunyi. Hamzah dia tu tak bunyi, senyap sunyi. Hamzah tu kan. Jadi tak bolehlah sebab hamzah tu kena ada, sebab itu kalimah, kesempurnaan kalimah dia satu kalimah. Mari kita tengok contoh dia yang kita boleh kongsikan, iaitu dalam halaman ini juga ayat yang ke-11 contohnya. Walakinnallaha yamunnu ala man yasha. Dia macam sakuk sikit tak? Macam lekat sikit tu. Itu cara bacanya. Cara bacanya. Ada hamzah tu kan? Yasha. Tak ada hamzah. Tu bahaya. Itu tak. Jadi tak sempurnalah kalimah tu. Sya tu sya, kan? Sya'u tu. Jadi kena hati-hati. Itu ayat yang ke-11. Manakala ayat yang ke-16, wa yusqa mimma dia sekat tu sekat. Sakut, maknanya dia stop kat tu. Tu. Dan kalau itu pun nak kena baca ulang balik lah Ustaz ya. Betul. Kalau tidak nanti dia diberi minum air. Air. Lain Maksudnya itu adalah contoh sajalah. Contoh wakaf kat situ. Mana tahu terberhenti kan. Betul Ustaz. Maknanya nafas kita habis kat situ, contohnya itu ulang balik. Wa yusqa tu sampai sadid, contoh kan. Jadi kena hati-hati tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian. Maksudnya dalam mad wajib, bila kita nak waqaf, kita nak berhenti bacaan kita, kena hati-hati, kena bunyikan ataupun kena ada bersama huruf hamzah itu. Kalau tak, hamzah marah. Awak berhenti kat rumah saya, awak tak sebut pun saya, contoh. Tak bagi salam pun contohlah. Kan? Jadi kena ada ya sya'. Jangan pergi ain pula. Ya sya', itu ain tak kena tempat duduk dia. Ya sya' hamzah pangkal halqum. Jadi itu dua contoh dalam halaman yang ke 257 yang kita baca pada hari ini. Boleh kita pulang kajilah insya-Allah. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi menjelaskan tentang mad muttasil dan juga mad munfasil ya. Dia ada jaiz, ada yang wajib ya. Yang wajib, yang jaiz. Nanti kita semak lagi lah Ustaz ya. Pasal istilah dia tu mencabar ya, tetapi paling kurang pun kita tahu bagaimana ketika nak terus bacaan, ketika kita nak berhenti bacaan, bila ada tanda apa Ustaz? Misai tanda misai boleh ada kata ombak dan sebagainya. Okey, baik. Jadi kita nak teruskan teruskan dengan ayat 15 hingga 18. Sebelum itu kita nak tengok dahulu kepada ayat yang ke-14 tadi Ustaz ya. Bahawa ayat 13 14 ini adalah respon daripada orang-orang yang kufur, yang degil kepada risalah. Dan walaupun dia cakap tentang istilah dia kafir, itu satu kepada orang yang bukan Islam, tetapi orang Islam yang kufur juga mengambil kaedah ini maksudnya yang harapnya bukan kita, iaitu menghalau orang yang nak mengajak kepada hidayah. Dalam satu organisasi kadang-kadang ada orang kata jomlah kita tukar budaya agar kita mesyuarat berhenti ketika solat. Subhanallah. Contohnya kan. Betul, ada pula kata get out. Kan, ataupun ikut cara saya ketua. Itu adalah ciri-ciri kufur. Ya, tidak sampai kepada kafir, tetapi kalau sampai kita kata solat tak penting, kita rasa tak payah ikut Quran, perkara-perkara itu akan mencabar iman kita Ustaz ya. Jadi dua kaedah yang digunakan, Allah membongkar orang yang degil. Satu, dia akan halau orang yang mengajak kepada hidayah, dan yang keduanya, kalau tak nak keluar, ikut cara kami. Ya. Dan inilah yang Allah cakap, Allah janji Allah akan hancurkan orang-orang yang berbuat zalim. Jadi orang yang mengajak ke arah kebaikan kena sabar, kena terus mengajak sebagaimana yang disebut dalam ayat 12. Dan kemudian apa janji Allah pada ayat 14? Kami akan menempatkan kamu di bumi ini, selepas itu memberi kuasa,
memberi kemenangan, ya, dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Ini adalah kepada orang yang takut kepada maqami. Maqami ini maksudnya adalah berdepan dengan Allah, apa status saya. Kalau kita sekarang tuan-tuan bimbang, saya ni ibu yang bagaimana di hadapan Allah, ayah yang bagaimana, adakah saya dapat menjawab amanah yang Allah telah beri pada saya. Kalau kita ada perasaan takut tersebut, dan yang keduanya takut kepada janji-janji ancaman Allah, wa'id bukan waqt. Kalau waqt tu janji Ustaz, ya, tapi kalau wa'id itu adalah janji yang neraka, tentang azab. Kalau kita rasa takut, kita ada perasaan itu, kita gentar, kita tak nak, ya Allah, COVID ni pun dah cukup dah, ya, COVID ini dah cukup menggegarkan dunia. Kalau kita ada perasaan tersebut, maka Allah akan memberi kemenangan kepada orang-orang yang beriman. Tapi kalau katakan ada yang tak kisah, apa aku kisah, kan, ya, saya bahagia saja, itu sebenarnya menyebabkan seseorang itu akan ditindas dan terus kalah di dalam kehidupan. Itu sebabnya Allah sambung lagi pada ayat 15, macam mana syarat bagi orang beriman mendapat kemenangan dalam kehidupan. Mesej kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah, mesej kepada kita juga pada tahun ini, macam mana kita nak berdepan dengan pelbagai cabaran. Jom kita baca ayat 15 hingga ayat 18. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul, sahabat-sahabat Al-Quran, penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Dalam halaman yang ke-257 ni, jika tak silap saya sepintas selalu saya perhatikan, ada kurang lebih dalam 4 kalimah yang melibatkan mad wajib. Ada 4 tempat ataupun 4 kalimah yang terlibat dengan mad wajib ataupun mad muttasil. Jadi sahabat-sahabat Al-Quran semuanya mungkin lepas ini bolehlah saja, ya, buat saya makan sikit dekat mana tanda-tanda tu, 4 kalimah tu, lepas tu cuba praktikkan bacaan kita, insya-Allah. Baik, kita nak menyambung bacaan seterusnya, ayat yang ke-15 sehingga ayat yang ke-18 Ustaz, ya. 15 sehingga 18. Jadi kita cuba baca bacaan murattal nahwan. Kita cuba nahwan. Saya nak cuba baca macam Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Okey. Dapat 1% jadi tak apalah. Okey, alhamdulillah. Okeylah tu. Okeylah tu. Okey. Sahabat-sahabat semua, jom kita ikut cuba baca, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد
Sadaqallahul azim. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan ayat 15 hingga 18 untuk sama-sama kita memaklumi tentang beza di antara orang yang beriman ya dengan orang yang kufur kepada Allah, orang yang mengambil cahaya dengan orang yang menidakkan cahaya, yang mengambil zulumat sebagai jalan hidup ataupun tak kisah cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah menyatakan wastaftahu, iaitu Allah memberikan kemenangan kepada siapa? Kepada orang yang memilih nur. Dan ini mesej kepada Nabi Muhammad kerana surah Ibrahim ini turun di Mekah ketika banyak cabaran Ustaz ya. Ini adalah ayat motivasi kepada Nabi untuk terus menyampaikan. Mungkin kita tertanya-tanya juga, saya pun tertanya Ustaz ya, bila tanya cakap tentang berdakwah, kadang-kadang saya ni tak berapa sangat bercakap dengan orang yang bukan Islam. Betul, itu sebenarnya mesej kepada kita. Sebenarnya kita bukan sekadar bercakap dengan orang Islam, paling kurang pun adalah kenalan-kenalan kita yang bukan Islam yang kita berbaik-baik untuk kita menyampaikan risalah. Ini tanggungjawab kita. Pasal dalam dunia Ustaz, Islam 1.5 bilion contohnya, yang 2-3 bilion lagi ini bukan Islam. Betul. Takkanlah kita kata tak apalah, biarlah mereka masuk neraka, siapa suruh pilih kan. Tidak. Ia adalah tanggungjawab kita. Bila kita makin tawakal pada Allah, maka kita akan mengikut Rasul. Makin lagi kita bertawakal pada Allah, kita memilih jalan Rasul, iaitu kita mengajak orang kepada jalan hidayah. Pasal ini hadiah paling besar. Kalau orang cakap Ustaz ya, kita macam tadi lah, kalau 1 juta tu ada, takkan kita nak simpan seorang je. Kita beritahu anak, isteri, pada ahli keluarga, ambil banyak-banyak nanti dapat sikit, kita contohnya lah kan. Tetapi poin ni apa? Poinnya kalau kita dapat hidayah, kita ajak lebih ramai orang, kesannya Ustaz, kita dapat banyak saham itu. Betul, Ustaz. Dan lebih daripada itu, ini adalah saham kita bukan di sini, tetapi saham sampai ke akhirat. Dan kita dapat Quran ini pun kerana perjuangan orang-orang terdahulu. Kalau tidak, rasanya tak semudah ini Ustaz. Dapat belajar tadabbur, belajar tajwid, duduk kat rumah je. Allahuakbar, subhanallah. Dulu mana Ustaz? Kalau pergi mengaji tu yang 10 minit 15 minit tu kan, pergi rumah cikgu salah sikit je kena kan. Ini adalah perjuangan orang terdahulu. Kalau kita tidak berjuang sekarang, kita tak tahu Ustaz. Mungkin kalau kita tak sampaikan, tidak share, tidak kongsi bersungguh-sungguh, khawatir nanti orang rasa Quran ni baca tak baca sama je kot. Ya, ia dah berlaku. Tetapi alhamdulillah dengan guru-guru kita Ustaz ya. Kalau Ustaz pun belajar daripada ramai guru, saya pun ada sikit-sikit Ustaz ya. Inilah manfaat kerana perjuangan Rasul itu perlu kita teruskan. Jadi kesannya Allah akan beri kemenangan, wa khaba kullu jabbarin anid, ya, iaitu rugilah orang-orang yang sombong, orang-orang yang degil. Anid ini maksudnya degil untuk buat perkara yang tak baik. Dia ada lujajah itu dalam Quran bercakap tentang orang yang degil tapi pasal nak buat benda yang baik, ya. Itu mesej daripada ayat 15. Dan bukan sekadar mereka rugi di dunia, min waraihi, di sebalik mereka nanti ada jahannam, wa yusqa mimma'in sadid, iaitu diberikan minum daripada nanah Ustaz. Ya. Oh, nanah, ya. Ma'in sadid itu saya jadi kalau berhenti dekat mak dia sedaplah minum air. Betul. Kan? Bahaya tu bahaya. Dia kena patah balik, wa yusqa mimma'in sadid, iaitu air nanah. Cuba bayangkanlah ya, kalau kita minum air nanah ni pun bukan sejuk Ustaz ya. Ini yang panas menggelegak, air nanah. Sehingga kan Allah cakap yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuhu wa yatihi al-maut min kulli makanin wa ma huwa bimayyit. Mereka minum itu, ya, yatajarra'uhu tu maksudnya minum dia macam minum seteguk-seteguk, macam kena paksa. Macam anak-anak, tak tahulah anak Ustaz, kalau anak saya ada seorang tu, dia tak suka minum ubat. Betul, sama kan? Jadi bila bagi ubat tu dia, macam nak terkeluar balik. Jadi air yang nanah ni masuk macam nak termuntah balik. Tapi kena teguk juga. Terpaksa juga. Pasal apa? Dah haus. Dan bila dah masuk itu, la yakadu yusighuhu, tidak lancar masuknya tu, macam tersekat-sekat Ustaz. Nanah kan? Tidak nyaman lah. Tidak nyaman. Okey. Jadi ini Allah beri highlight pasal apa? Pasal mereka ini di atas dunia minum minuman yang tidak halal, ya, ataupun mereka minum minuman Allah tapi mereka lupa pada Allah. Jadi akhirnya mereka mendapat azab ini, wa yatihil maut, datang maut itu min kulli makan wa ma huwa bimayyit. Jangan pandang, jangan fikir apa, lihat minuman yang tak halal saja. Kadang-kadang minum yang halal sumber pula kan? Dan dia rasakan bahawa
it's okay. Ya. Kan dia rasakan bahawa kalau saya ambil rasuah ke, saya kerja, saya ambil gaji full tapi kerjanya 50% saja, saya rasa saya okey je. Saya tetap minum air Zam-Zam. Kan lepas pergi Mekah pula tu. Padahal sebenarnya ini adalah amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang beriman. Tadi Allah dah cakap liman khafa maqami wa khafa wa'id, ya, kita takut perkara ini. Kalau tuan-tuan ada rasa kebimbangan ini tanda yang baik untuk kita semak balik kepada apa yang kita laksanakan di tempat kerja, dalam bisnes, ya. Dan Allah sambung lagi, datang kematian daripada segala penjuru, wa ma huwa bimayyit, tapi tak mati pun. Allah. Itu yang mencabar tu. Kalau dekat dunia ini sakit-sakit macam mana, akhirnya meninggal, habis. Tetapi di akhirat nanti Allah cakap begini, pasal apa? Pasal sebenarnya mereka memandang enteng kepada azab ini. Memandang enteng kepada siapa? Kepada Allah yang sebenarnya nakkan kita jaga fitrah yang kita ada, berpandukan cahaya Allah, ikut SOP, okey, dapatlah gaji ataupun ganjaran yang baik di akhirat nanti. Ini adalah ayat 17 dan ayat yang ke-18. Sekali lagi, buku surat ini sebenarnya banyak bercerita tentang tawakal bahagian pertama. Kerana ada orang yang degil, Ustaz. Tapi kita tidak boleh tinggalkan orang ini. Kita kena bawa kepada Al-Quran. Kita baca sekali lagi ayat 18. Perumpamaan bagi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia nampak macam buat baik, derma 2, 3, 5 juta, Ustaz. Subhanallah. Tetapi bagaimana statusnya? Ayat 18. Masya-Allah, cantik sekali Ustaz. Ayat yang ke-18 ini, karamadinistaddat. Macam mana baca tu, itu kalimah apa yang fokus kita, iaitu din, tanwin bertemu dengan alif ataupun hamzah wasal tu, istaddat itu jadi tak boleh baca karamadistaddat, tak boleh. Jadi kena balik asal. Maksudnya din tu asalnya danun. Danun. Jadi dihazafkan nun, diganti dengan baris 2 tanwin. Jadi kita kena hidupkan ataupun kita kena bariskan karamadini, nun baris bawah, karamadinistaddat. Karamadinistaddat. Mungkin ada pensel ke atau mushaf Al-Quran tuan-tuan ke puan-puan, bolehlah buat tanda sedikit kan untuk ingat, ataupun kat tepi ke ni tu. Ada beberapa tempat juga dalam Al-Quran, antaranya salah satunya kat sini. Jadi mari kita cuba praktik terus ayat ini, ayat ke-18 Ustaz. Ya, baik. Jom baca sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Pelajaran daripada ayat 18 ini, perumpamaan orang yang ingkar pada Tuhan, Ustaz, ya. Bila syirik kepada Allah, melakukan perkara-perkara yang tidak ada asas daripada nur Al-Quran ataupun sunnah, maka digelar sebagai karamadinistaddat, seperti debu yang berterbangan. Mereka tidak dapat mengawalnya walaupun sedikit. Dermanya banyak, dia tolong orang, dia banyak beribadah, ya, tetapi kerana bukan asasnya cahaya Allah, ianya tertolak. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, iaitu yang pertama daripada ayat yang ke-11, tidak mudah, jangan mudah untuk kita reaktif pada cabaran manusia, tetapi kita komunikasi dengan baik. Jangan sekadar ikut sahaja sebagaimana yang dinyatakan pada ayat 11. Yang kedua, hargai hidayah Allah dan elakkan ikut perasaan ataupun provokasi dalam kehidupan, ya. Kita utamakan hidayah. Kalau ada orang suruh kita jadi marah, kita masih lagi bersabar, jangan cakap sabar saya ada had. Yang ketiga, buat persediaan kematian dengan amal kebaikan kita semampu mungkin. Kita berdoa, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa mak ayah kami ya Rahman. Ampunkan dosa ibu ayah mertua kami muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminati bi rahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, hiasilah kehidupan kami dengan sifat-sifat mahmudah, sabar antaranya ya Allah. Jauhi kami ya Allah daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang senantiasa bertawakal kepadamu ya Allah, dan hamba-hambamu yang senantiasa berikhtiar berusaha ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah terima doa kita agar kita menjadi orang yang memilih cahaya Ustaz ya, dan menyebarkan cahaya. Inilah yang kita ingin bina dalam tabung gerakan Al-Quran. Tuan-tuan ingin bersama menyebarkan cahaya Al-Quran ini agar masyarakat seluruh dunia ini bermanfaat, dapat memanfaatkan Al-Quran ini. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam siaran ulangan pada malam ini dan pagi esok. Jangan lupa tuan-tuan menjaga kesihatan dan vaksin yang telah pun tuan-tuan daftar, semak di My Sejahtera, untuk sama-sama kita terus berusaha sebagai tanda sabar kita dan kita meningkatkan tawakal kita terus 100% pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertemu lagi My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.